Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima usaha kita untuk belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang minggu pun saya habiskan baca pelbagai kitab supaya kita dapat sampai kepada satu conclusion yang mana sama-sama kita semua dapat manfaat lah. Sedikit saya baca daripada Al-Bidayah wa Nihayah, daripada Ma'riful Quran, daripada Sirah Ibn Hisham, daripada Ar-Rahiqul Makhtum, di beberapa kitab, 4-5 kitab saya baca, daripada Tafsir Al-Kawthari. Di hari ini kita sepatutnya ada whiteboard kan, tapi whiteboard tak sampai. Kita nak reverse sikit ke belakang. Kita nak belajar sikit nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit sebanyak berkenaan dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutuskan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudiannya mereka jadi apa? Mereka tukar agama mereka jadi apa? Mereka jadi Kristian lah, ya. Jadi kita reverse sikit balik daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kepada moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hashim. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar apa? Banu Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى وبشرى أخي عيسى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Ayat yang saya baca tadi, Nabi Isa AS kata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutuskan kepada kamu, dan aku membenarkan Taurat yang telah diturunkan sebelum aku kepada Nabi Musa AS, dan aku memberi berita gembira kepada kamu mengenai seorang Rasul yang akan diutuskan selepas aku, iaitu namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Sebab tu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang saya bacakan tadi, bahawa aku adalah doa ayahku Ibrahim. Ayat tu saya dah baca dah kan. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, utuskanlah Rasul daripada kalangan mereka sendiri, daripada Quraisy, daripada ahli Mekah sendiri. Selepas dia dah hantar anak isteri dia kan, semua dah tahu kisah tu. Baiklah, si Nabi SAW ni dikenal dengan apa? Banu Hashim. Banu Hashim. Banu Hashim ni daripada Kinanah kan, dan terus kepada Adnan. Saya dah sebut kan, sampai ke Adnan. Dan Nabi SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, daripada zuriat Nabi Ismail AS. Banu Hashim, Hashim sebenarnya namanya bukan Hashim. Nama Hashim adalah Amr bin Mughirah. Itu nama dia, Amr bin Mughirah. Amr bin Mughirah, itu nama dia Hashim. Dan Hashim ni, dialah orang pertama yang cetuskan rihlat asyita'i was-saif. Saya dah sebut kan, Mekah ni dia di center. Mekah ni di center. Di atas dia, kalau pergi ke arah utara, sebelah kanan Iran, Iraq, Syria kan. Syria termasuk, dalam Syria termasuk apa? Jordan, Palestin, Lebanon kan. Ini semua dah masuk dalam Palestin, masuk dalam Syam, dalam Syam. Jadi bila musim panas, mereka akan pergi ke Syam. Tu rihlat asyita'i was-saif. Syita' tu sejuk. Perjalanan ke musim panas, mereka akan pergi ke Syam. Musim sejuk, mereka akan pergi ke Yaman. Siapa yang mulakan ini? Hashim. Nama dia apa? Amr bin Mughirah. Kenapa dia mulakan? Kerana dia fikir kita tak ada sumber pendapatan kan. Mereka dulu tak ada apa-apa sangat. Dia fikir semua orang tumpu ke Mekah kerana ada Baitullah. Maka why not kita dapatkan barangan dagangan daripada dua negara ni, kerana mereka inilah yang mengeluarkan barang-barangan yang bernilai, yang berkualiti kan. Yaman ni
adalah port untuk mereka datang daripada benua India kan. Jadi mereka datang, mereka akan bawa barang-barangan ke Yaman, dan dia akan datang ke Yaman, dia beli, dan begitu juga maka dia akan jual di Makkah, dan dia akan dapat barang-barangan daripada orang Parsi, orang-orang Rom kan. Mereka ni semua dua tamadun besar dan dua kuasa besar dunia ketika itu. Dan banyak Nabi diutuskan kepada siapa? Bani Israel. Bani Israel ni mana? Ni Syam lah, Biladul Syam di atas ni kan. Oleh kerana itulah bila Nabi SAW lahir, minggu lepas overview saya bagi, Aminah radhiyallahu anha kata bila saya lahir, saya ternampak cahaya, dan dalam cahaya tu saya nampak negara Syam, istana di Syam dan istana di Iraq kan. Dia nampak istana di Syam. Kerana apa? Kerana nak menunjukkan bahawa walaupun Nabi SAW bukan diutuskan daripada kalangan mereka seperti mana Nabi-Nabi dulu daripada Syam kan, tetapi Nabi SAW akhirnya Nabi SAW akan memerintah, kerajaan Nabi SAW akan sampai ke Biladul Syam. Itulah jemaah yang Nabi SAW bentuk sebelum Nabi wafat, dan perjalanan Nabi yang terakhir iaitu Tabuk, itu untuk menuju dan membuka kota Syam. Dan jemaah yang Nabi utuskan, jemaah Usamah bin Zaid, itu pun untuk pergi membuka kota Syam. Dan begitu juga peperangan Mu'tah untuk memerangi kerajaan Rom kan, yang diketuai oleh siapa? Zaid bin Thabit, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah. Kemudian bila tiga ni syahid, Khalid bin Walid ambil alih, dan dia telah membawa pulang lah. Nanti kita sampai kepada situ, saya akan cerita. Baiklah, jadi Hashim nama dia apa tadi? Amr bin Mughirah. Dialah yang telah memulakan perniagaan ni daripada Syam dan daripada sini. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bayangkan kuasa Allah dan tadbir Allah al-mutafarrid bi tasrifil umuri ala at-tafsil wal ijmal taqdiran wa tadbira. Allah yang menentukan segala-galanya. Allah letak Nabi sallallahu alaihi wasallam di center. Allah letak Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di center, bukan di atas, bukan di utara dan bukan di selatan. Supaya Nabi dapat kawal kesemuanya sekali. Muaz bin Jabal Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan ke Yaman kan, dan Abu Ubaidah al-Jarrah, Khalid bin Walid, mereka ni semua telah pergi ke Syam. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi utuskan, yang kita tahu kan, Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Thabit, Ja'far bin Abi Talib kan, mereka ni telah pergi ke Syam. Jadi Nabi sendiri telah pergi bawa jemaah yang fardu ain, yang keluar, yang diwajibkan atas semua, iaitu peperangan Tabuk. Bawa semua untuk pergi sehingga ke border Syam mereka pergi. Tabuk ni kedudukan dia betul-betul di border Syam. Jadi dia mulakan perniagaan supaya dia dapat bawa barang dagangan daripada sana dan sini, dan sehingga dia menjadi seorang yang kaya raya. Dan nama dia lekat gelaran Hashim pun kerana Hashim ni adalah pengisar sebab dia kisar tepung berikan orang semua makan. Jadi orang jemaah-jemaah yang datang dari luar, tujuan dia buat perniagaan ni sebab apa? Dia tahu ramai orang tumpu ke Mekah buat haji daripada zaman dulu lagi, daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Maka dia kata, why not kita jual barang-barangan di sini yang mahal, semua akan beli. Allah sebut dalam Quran, mereka pula orang Syam dan orang Yaman ni, mereka hormat orang Mekah sebab datang daripada tanah haram. Jadi sepanjang jalan mereka tak akan rompak. Kalau dulu kafilah memang kena rompak. Itu memang diorang punya adat. Nanti kita belajar sirah, nanti kita dengar. Dan kafilah ni memang dirompak biasanya. Itu memang diorang punya cara cari makan. Sampai sekarang benda ni di Afrika dipraktiskan di negara-negara Afrika. Di South Africa dia akan samun. Baiklah, sebab dia kata itu hak kami. Orang lain telah rampas, jadi kami rampas balik, tak ada masalah. Maka lekatlah gelaran dia Hashim kan. Dan Hashim ni pula, bila orang-orang datang mengerjakan haji, Allah Subhanahu wa taala nak tentukan, sebab Allah dah tahu semua dalam pengetahuan Allah dalam ilmu Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu Rasulullah akan berhijrah ke Yathrib. Maka Hashim dalam banyak-banyak isteri, salah seorang isteri dia daripada Yathrib, mereka datang buat haji, maka dia telah kahwin dengan seorang wanita daripada
Yathrib. Kemudian bila Hashim telah pergi berniaga, satu kali dia pergi berniaga ke Syam, maka dia telah meninggal dunia di Gaza. Sebab tu orang Gaza ni dipanggil Gaza, Hisham pun dipanggil juga. Gaza ni nama penuh dia Gaza Hisham. Hashim tu saya. Gaza Hashim. Refer kepada Hashim. Hashim ni berhijrah ke Syam, bukan berhijrah lah, pergi berniaga, maka dia mati di sana. Ada masjid, tak silap saya, atas nama Hashim di sana. Wallahu alam, saya pun tak pernah sampai lagi. Maka isteri dia yang mana memang asal orang Yathrib, on the way balik, dia tak balik ke Mekah. Sebab apa? Dia tahu keluarga Nabi SAW, maksud keluarga apa, Hashim ni, Quraisy ni, keluarga Nabi, maksudnya Banu Hashim ni, keluarga yang memang besar lah kan. Dia kata kalau dia bawa balik, mereka akan ambil anak dia. Maka dia pun diam-diam dia duduk di Madinatul Munawwarah. Nama masa tu adalah Yathrib. Belum lagi nama Madinah. Selepas Nabi berhijrah, Nabi letak nama. Satu hari Muttalib. Muttalib ni adalah adik kepada Hashim. Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Muttalib, dia adalah adik kepada Hashim. Dia pergi ke Madinah, ke Yathrib. Dia nampak seorang budak, dia kata ini anak aku ni, kata. Maksudnya ini keturunan kami ni. Dia keturunan kami, macam mana boleh ada kat sini? Bila dia siasat, dia dapat tahu memang ini anak abang dia. Maka dia bawa Muttalib balik. Bila sampai ke Mekah, mereka nampak ada seorang budak dengan Muttalib ni, maka mereka anggap itu adalah hamba dia. Sebab tu lekat nama Abdul Muttalib. Jadi Muttalib lain, yang kawan Tobik itu Muttalib. Ini Abdul Muttalib ni, Abdul Muttalib ni adalah datuk Nabi SAW. Nama dia Syaibah, nama asal dia Syaibah. Dia lekat, saya dah bagi tahu kan, dia hamba kepada, dia orang ingat dia hamba kepada Muttalib. Maka mereka bawa dia ke Makkahul Mukarramah. Dan dia kerana anak yatim, dia bekerja keras kan. Dan dia seorang yang tegap, handsome. Abdul Muttalib memang Allah Subhanahu Wa Taala sebab nak lahirkan daripadanya zuriat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tegap, seorang yang handsome kan. Maka dia pun telah menang kepercayaan pakcik dia kan. Dan dia pun dah mula menjadi semakin besar, semakin dipercayai, sehinggalah dia telah menjadi ketua mereka. Dan macam mana dia jadi ketua mereka? Selepas Muttalib ni pun dah tak ada lagi, dia duduk sekali itu di tanah haram, dia mimpi. Ini pun saya dah cerita balik, dia mimpi. Dalam mimpi dia diilhamkan untuk dia pergi menggali sesuatu tempat tu. Dia tak faham. Hari kedua pun dia mimpi, hari ketiga pun dia mimpi. Maka dia dapat tahu hari ketiga bahawa untuk menggali balik telaga Zamzam yang telah terkambus kerana apa? Peperangan berlaku antara Khuza'ah dengan Jurhum satu masa dulu. Jurhum ni adalah kabilah yang dikahwini oleh Nabi Ismail AS. Faham Bila dah tertutup, bila Jurhum ni dia tak boleh nak menang dengan Khuza'ah ni, dia buat apa? Dia tutup telaga tu. Benci punya pasal kan. Sebab mereka yang menjaga telaga Zamzam, dia letak tanah tutup sehingga cari pun tak jumpa dah. Korek-korek pun dah tak keluar dah. Dia Abdul Muttalib ni, Allah Subhanahu Wa Taala kerana nak keluarkan balik Zamzam daripada tangannya sendiri, kerana akan lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zuriat dia, maka dia pun korek sampai satu tempat dia korek, maka terkeluarlah satu perkara yang lebih bernilai daripada emas perak, iaitu air Zamzam. Di Makkah, Madinah ni yang paling bernilai air lebih mahal daripada minyak, petrol. Lebih mahal daripada petrol. Petrol 1 liter 50 sen, air RM1. Sana value air lebih mahal. Abdul Muttalib ni pula, bila dia dah keluarkan air tu, dia dah gali-gali kan, orang yang ada masa tu terus jumpalah kabilah dia sendirilah, Banu Hashim juga, maksudnya Quraisy jugalah. Mereka datang menuntut, kata ini kami punya, dia tempat kami punya, dia kata. Abdul Muttalib kata tak, saya yang gali semula kan, memang korang dah cari tak dapat, saya yang akan menjaga amanah telaga ni. Mereka tak puas hati, kata okeylah, kita pergi jumpa sekian-sekian orang di luar bandar ni, biar dia yang buat keputusan. Saya cerita balik ni Maka mereka pergi dalam perjalanan, Allah Subhanahu Wa Taala tentukan mereka hilang, maksudnya lost lah, sesat. Bila lost, dah tak ada makanan, tak ada minuman kan, kehausan. Dalam keadaan tu mereka dah memang nak mati dah. Abdul Muttalib kata kalau nak mati pun gali kubur masing-masing kata.
Sebab kita tak ada kekuatan pun nak gali kubur orang. Mereka pun galilah kubur masing-masing, tunggu dalam tu untuk mati. Abdul Muttalib pun gali. Dia gali, keluar lagi satu telaga. Maka semua orang minum daripada air itu, dan daripada hari itu mereka semua bersetuju kata telaga Zam-Zam ni akan diamanahkan kepada Abdul Muttalib sehinggalah ke hari ini. Keluarga mereka lah yang Banu Hashim lah sampai ke hari ini yang mana diberikan amanah telaga Zam-Zam ni. Baiklah, detail lah dalam Banu Hashim pun ada detail dia kan. Baiklah, Abdul Muttalib dia adalah satu orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia kebijaksanaan, tubuh badan yang kuat dan handsome lah. Maksudnya Allah, tadi saya tak sempat cerita, bila mana orang-orang Mekah bergaduh dengan dia nak telaga Zam-Zam tu, dia masa tu ada seorang je anak nama Harith. Dia kata, ya Allah, dia kata, kalaulah aku ada 10 anak, dia kata, kan, yang boleh bantu aku memerangi kaum aku sendiri ni, maka aku akan kurbankan seorang. Itulah yang dia korbankan, Abdullah, kan, Abdullah. Bila Abdullah dah besar, kan, dia perintahkan, dia kata dia dah nazar, dah janji dengan Allah untuk kurbankan. Maka bila mereka undi, kan, cabutan nama, keluar nama Abdullah, maka Nabi kata ana bulu zabihain, itulah salah seorang adalah Abdullah ni. Baiklah, itu saya dah cerita kan tentang Abdullah ni. Last kali mereka telah gantikan Abdullah tu, diundi balik kerana mereka jumpa seorang hakim di zaman tu. Dia kata tak perlulah nak sembelih ni, kata korang bila mana korang bayar diah, kan, untuk pembunuhan, korang bagi ada 10 ekor unta, maka 10 kan, setiap kali undi keluar nama Abdullah, 10 ekor unta lagi lah kena bagi, kan, 10 sehinggalah jadi 100 ekor unta. Dan itulah yang dibayar dalam syariat. Kalaulah terbunuh seseorang itu, maka kena bayar berapa? Harga nyawa berapa? 100 ekor unta. Sampai ke hari ini dalam syariat memang daripada situlah syariat itu ditanfizkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sini baru kita guna perkataan tanfiz. Tanfiz ni dalam bahasa undang-undang adalah taqnin. Kalau bahasa Inggeris panggil codification, menjadikan sesuatu undang-undang. Ataupun taqnin lah, taqnin. Ni baiklah. Kita pause dekat sini sekejap sebab kita nak balik ke Yaman sekarang ni. Kerana apa? Nabi SAW lahir pada tahun apa? Pada tahun gajah. Kenapa panggil tahun gajah? Tentera Abraha serang. Tentera Abraha datang daripada Yaman. Perkara ini berlaku lebih kurang 70 tahun sebelum Allahumma salli ala Muhammad. Bukan. Perkara ini berlaku 1 bulan sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 bulan sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebab apa dia menyerang tu, dia berdasarkan satu peristiwa yang berlaku 70 tahun sebelum berlakunya peristiwa tentera gajah ni. Apa yang berlaku di Yaman? Ada satu raja nama Zu Nawaz. Kisah ni famous. Zu Nawaz, dia sangat zalim. Dia sangat zalim, maksudnya dia tak nak orang beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Dan di negara dia masa tu ada seorang ahli sihir. Jadi dia nak semua orang percaya kepada dia menggunakan ahli sihir tersebut. Dia pun carilah, dia kata kalau ada seorang budak yang pandai, dia kata bawalah budak tu datang kepada aku supaya aku hantar budak tu untuk pergi belajar sihir. Sebab dia takut ahli sihir tu mati kan. Maka orang situ pun kata ada seorang budak nama Abdullah ibni At-Tamir. Maka Abdullah bin Tamir ni pula, raja hantar dia untuk pergi belajar daripada ahli sihir ni. Tapi on the way dia nak pergi belajar sihir tu, ada seorang rahib, penganut agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Jadi dia pun terpikat dengan dia dan dia belajar daripada dia. Jadi dia belajar dengan dia, dia pergi juga kepada ahli sihir tapi balik lambat sebab dia nak belajar agama juga. Maka dia setiap kali balik rumah mesti kena pukul dengan keluarga dia. Mak dia pun akan pukul. Pergi kepada ahli sihir pun akan pukul dia. Jadi satu hari dia pun dah keliru, yang ahli sihir ajar betul ataupun yang rahib ajar tu betul, kan. Dia pun dah kata nak buat macam mana sekarang ni. Maka satu hari dalam perjalanan dia ternampak seekor singa. Dia angkat batu, dia kata wahai Allah, dia kata kalaulah
pelajaran yang saya belajar daripada rahib ni betul, maka matikanlah singa ni dengan batu ni. Dan kalau salah, maka jangan matikan. Maka dia baling, singa tu mati. Bila singa tu mati, orang pun datang bagi tahu raja, kata dia ni dah ada satu pengetahuan yang hebat kan, itu dan ini. Sehingga ada seorang buta datang jumpa dia, dia doa, orang buta tu mula boleh lihat dan celik. Jadi raja dapat tahu, kata budak ni pergi belajar sesuatu daripada rahib. Maka pendekkan cerita, raja telah bunuh rahib tu, dan raja telah bunuh orang buta tu pun raja bunuh. Dan kemudian raja telah perintahkan apa? Untuk bunuh budak ni. Dia kata bawa pergi ke atas bukit, baling dia daripada atas bukit. Bila sampai ke sana, orang yang bawa dia yang mati jatuh, dia kembali. Tu raja kata okeylah, bawa dia naik sampan. Sampai ke tengah laut, buang dia. Tengok datang ombak, semua mati, dia balik selamat kan. So pelbagai cara mereka cuba. Last dia bagi tahu kepada raja. Ada dua riwayat. Satu dia kata kepada raja Zunawas tu, dia kata kalau kau nak bunuh saya juga, dia kata engkau panah aku dengan baca bismillah kan. Dia kata panah aku dengan baca bismillah. Maka raja pun kata baiklah. Satu riwayat kata pukullah aku dengan kayu dengan baca bismillah. Jadi dua riwayat yang berlainan. Dalam sirah Ibn Hisham kata kayu, dalam Ma'riful Quran saya tengok dia kata panah. Maka saya pun lebih kepada Ma'riful Quran ni dengan panah tu. Maka bila dia panah dengan, tapi sebelum tu ramai orang terkesan dengan budak ni, dan ramai orang yang telah memeluk Islam. Maksudnya mereka beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Mereka beriman. Jadi raja pun dah geram kan, sebab tu yang sampai dia nak bunuh budak ni. Lepas tu dia pun baca bismillah. Bila dia panah budak tu, maka matilah budak tu, kena panah di kepala dia. Budak tu mati. Jadi semua orang masuk Islam. Semua masuk Islam. Maka Zunawas buat apa? Itulah berlaku Ashabul Ukhdud kan. Ashabul Ukhdud ni, dia pun galilah parit yang besar, dia bakar api, dan dia telah bakar semua orang, berpuluh-puluh ribu orang. Ada riwayat kata 20,000 orang, semua dibakar. Orang yang beriman semua dibakar, yang kisah masyhur. Sehingga setiap orang Allah ambil nyawa dulu sebelum mereka nak dilontarkan dalam api tersebut. Tapi seorang ibu, sebab dia sayang kepada anak dia, dia macam rasa patutkah aku murtadkan nak selamatkan anak. Maka anak tu berkata kepada ibu, wahai ibu, jangan takut kerana kejayaan di depan mata. Maka ibu tu telah dimasukkan dalam api bersama dengan anak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu riwayat mengatakan api itu telah membesar dan dia telah membakar mereka orang besar, mereka yang duduk tengok tu kan, yang tengok tu. Perkara ini, berita ni disampaikan kepada Kaisar, Raja Syam ketika itu. Kata Zunawas ni dia menzalimi orang yang masuk agama Kristian. Jadi Kaisar ni beragama Kristian lah. Maka dia pun telah hantar 2 orang untuk bantu mereka, Irbat dengan Abraha. Irbat dengan Abraha. Dan mereka ni wakil daripada Raja Habsyi, Najasyi. Maksudnya masa tu pemerintahan begitulah kan, pemerintahan Kristian daripada Kaisar kepada Najasyi dan kepada mereka ni. Mereka ni semua menganut agama Kristian lah. Dipendekkan cerita, Irbat dengan Abraha pergi sana, mereka selesaikan masalah, mereka selamatkan orang sana kan, orang Yaman tu daripada raja yang zalim Zunawas ni. Kemudian mereka pula bergaduh sesama mereka. Bergaduh kan, Irbat dengan, dia kata why not kita fight lah, tengok siapa kuat, dialah akan jadi pemerintah negara ni kan. Di sini dua orang bergaduh. Irbat dia serang kali pertama, dia kata dalam riwayat mengatakan terputus ataupun terkoyak bibir Abraha, sebab tu nama dia Abraha Al-Ashram. Nama penuh dia Abraha Al-Ashram. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah pun tulis terpotong dia punya bibir ataupun hidung dia. Jadi kemudian dia bila serang balik, dia dapat kemenangan ke atas Irbat kan. Bila dia dah dapat kemenangan atas Irbat tu, dia dah jadi seolah-olah dia jadi raja lah kan, negara Yaman tu jadi ketua lah, pemimpin. Maka dia kata sekarang ni saya nak bina satu gereja yang paling besar, yang paling mewah, dengan emas, dengan perak, dengan berlian, dengan semualah. Maka dia bina dengan mahal. Dia kata sehingga dia kata rumah
ibadat ni, gereja ni akan mengganti Baitullah. Sebab dia tak suka, dia kata kenapa, dia kata korang daripada Yaman asyik pergi sana, ya tak perlu lah, lepas ni korang datang beribadat kat sini. Bila orang Mekah dengar, mereka memang panas lah, mereka geram, kata bagaimana kau boleh tubuhkan satu lagi rumah Allah kan, kononnya lah nak ganti Baitullah pula tu. Kata lepas ni kau tawaf je kat sini, tak payah pergi sana. Maka orang dia datang, ada kata menyalakan api dan menyebabkan terbakar. Satu lagi riwayat yang famous iaitu mereka salah seorang Quraisy datang dan dia telah buang air besar dalam gereja tu. Dia Abraha pun kepala pusing. Abraha pun naik angin lah, kurang ajar, dia kata aku buat gereja punya mahal, dia kata kau tak menghargai, kau datang berak dalam ni. Maka dia sediakan tentera gajah dan dia menekat, kata untuk dia akan runtuhkan Kaabah. Jadi macam mana dia runtuhkan? Sebenarnya dia bawa gajah tu, apa yang dia plan adalah nak ikat Kaabah dengan gajah dan suruh gajah jalan lah supaya tercabut tiang-tiang konkrit Kaabah tu. Itu dia punya planning dia lah. Ke dalam perjalanan dia, orang Quraisy bila dengar kata dia nak runtuhkan Kaabah, ini bukan perkara kecil, runtuhkan Kaabah. Orang Quraisy ni dia bukan macam orang musyrik zaman sekarang. Mereka ni beriman kepada Allah. Sebab tu kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau tanya mereka siapa ciptakan langit, siapa ciptakan bumi, mereka tetap kata Allah. Tapi mereka kata ni ada Hubal, ni ada berhala ni akan sampaikan kepada apa? Allah. Mereka ni akan menjadi perantara yang akan sampaikan doa kami kepada Allah. Mereka bukan musyrik sekarang. Sekarang kalau tanya terus tak ada kan, dia baguan dengan Buddha, dia apa kan. Dulu tak, dia memang kata Allah. Dan diorang kata itu Baitullah. Diorang memang beriman, cuma dia orang syirik. Mereka kata ni tak boleh jadi. Maka keluarlah satu tentera yang dipimpin oleh Zunafar nama dia. Zunafar datang dan dia telah, bila dia menyerang, tapi Abraha ni kena tentera dia 60,000 orang dan dia bawa gajah pun, ada kata 8, ada kata 20 ekor gajah dia bawa. Bayangkan macam nak lawan Zunafar pun kalah. Zunafar kata, bila dia dah tangkap, Zunafar kata kenapa kau nak bunuh aku? Kata kalau kau jaga aku, maksudnya kau lepaskan aku boleh jadi penunjuk jalan untuk kau. Sebenarnya dia nak selamatkan nyawa dia lah. Dan begitulah beberapa peristiwa berlaku. Dan sehinggalah dia sampai ke dekat-dekat melalui jalan Taif kan. Saya bagi tahu kan, Taif di bawah Mekah kan, seperti Yaman. Dia jalan dari situ, bila sampai ke Taif, ada seorang yang nama dia Abu Righal. Abu Righal ni bila sampai ke Taif, dia kata okeylah saya akan bantu kan. Begitu juga mereka ni tak nak, tapi bila mereka nampak Abraha ni kuat dan mereka tahu tak boleh nak buat apa dah dengan dia, maka mereka offer lah bantuan kan, tawaran bantuan kepada dia. Abu Righal ni kata tak apa, saya akan bawa ke tunjuk jalan. Abu Righal pun mati tengah jalan, dan orang Arab sampai bertahun-tahun akan baling batu ke kubur dia. Maksudnya siapa sahaja yang bangun menentang Allah, Allah tunjuklah kan, lagi-lagi menentang syiar Allah, Kaabah tu, Allah pelihara. Maka bila sampai dalam perjalanan tu, dia orang rompak pula, dia orang rampak orang-orang Quraisy punya unta, dan daripada tu 200 ekor unta Abdul Muttalib pun dia orang telah rompak, orang Samud. Diberita sampai kepada Abdul Muttalib, kata tentera datang kan. Mula-mula mereka mesyuarat lah macam inilah, kita keluar untuk apa, lawan mereka. Tapi nak lawan macam mana, tentera kuat sangat kata, dengan gajah pula tu. Kata memang tak boleh buat apa-apa. Maka bila dia datang, dia menetap di satu tempat nama Murammas, tak silap saya. Bila sampai di situ, dia kata kepada seorang wakil dia, pergilah cari siapa ketua Mekah dia. Aku nak bincang dengan dia kan, nak tanya keadaan, nak bincang, kata kau memang nak lawan ke ataupun nak aku kalah. Dia kata aku tak nak apa-apa kan korang, aku cuma nak runtuhkan Kaabah tu. Maka wakil dia bila sampai kepada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib kata kami boleh buat apa? Dia kata dia punya tentera begitu kuat, apa kami boleh buat? Macam mana kami nak lawan? Dia kata kalau macam tu baguslah, kalau kau memang tak ada berniat nak gaduh, kita boleh datang dengan aku, kita jumpa Abraha. Dia bila datang kan, saya bagi tahu Abdul Muttalib ni memang dia punya tegap, dia memang sebab dia ketua, memang nampak daripada dia wajah dia seorang yang sangat berani, sangat handsome kan. Bila sampai
Abdul Muttalib duduk bawah, Abraha pun turun duduk bawah nak hormat Abdul Muttalib. Kemudian dia kata, cakaplah, dia kata engkau nak apa, engkau nak apa, hajat engkau datang? Dia kata, apa hajat apa? Dia kata, saya nak bebaskan 200 ekor unta saya lah. Dia kata, engkau ambil dengan kata. Abraha kata, aku terus. Dia kata kat mutarjim dia lah yang menterjemahkan. Dia kata, aku terus hilang respect kepada engkau. Kata, mula aku datang, aku ingatkan engkau nak membela Baitullah, engkau pembesar di kota Mekah, engkau datang cakap pasal unta engkau. Dia kata, hilang respect aku. Abdul Muttalib kata, dia kata, aku tuan kepada gajah ni. Dia kata, rumah Allah tu ada tuan dia akan selamatkan. Aku selamatkan unta aku, tapi rumah Allah tu ada tuan dia akan selamatkan. Maka dia pun pulangkan dan dia buat persiapan untuk menyerang Kaabah. Tapi malangnya apa yang berlaku, gajah tu, bila gajah tu nama Mahmud, dia punya ketua tu nama pun Mahmud. Bila Mahmud diperintah untuk berjalan ke arah Kaabah, dia tak nak bangun. Dia orang pukul sampai luka. Tapi bila tukar arah patah balik, jalan dengan laju. Tak nak. Cuba lagi, tak nak, dia tak nak pergi. Itu yang berlaku dalam Sulh Hudaibiyah, masa Nabi SAW sampai ke satu tempat nama Hudaibiyah kerana niat Nabi untuk mengerjakan umrah. Unta Nabi tak nak bangun, kan? Tak nak bangun. Maka Nabi SAW kata, sesungguhnya Tuhan yang telah melarang gajah, itulah yang melarang Qaswah ni. Jangan kau marah. Diorang sahabat dah mula marah, Qaswah tu apa kau, diorang dah mula, kenapa tak nak maju ke depan? Nabi SAW kata, kita tak boleh pergi ke depan lagi. Maka diorang berlakulah Sulh Hudaibiyah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala buat apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah telah hantar burung-burung ababil. Ada riwayat mengatakan burung-burung datang daripada lautan, tapi mereka bawa batu-batu daripada Jahannam, daripada api neraka Jahannam. Termihim bihijaratin min sijil. Setiap burung bawa 3 batu, satu di mulut dia, satu lagi, 2 lagi di tangan dia, dan baling. Dan batu tu batu yang keras lah, kan, daripada tanah yang keras, daripada api neraka Jahannam. Kena saja memang cair lah, hancur. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, hancur. Abraha dia cuba selamatkan diri, lari sampai ke Sanaa, dia lari. Tapi bila sampai sana, dia pun dah tak ada apa-apa dah, dia tinggal tengkorak saja. Allah Subhanahu Wa Taala telah tu Allah bagi tahu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah bagi tahu kepada orang Mekah, kau dah lupa ke kau nak cuba aniaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kau lupa ke bagaimana Allah telah gagalkan planning mereka, rancangan mereka. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kami telah hantar burung ababil, termihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Pada tahun inilah, ini peristiwa ini berlaku pada bulan Muharram, dan pada bulan Rabiul Awal Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Muharram, Safar, Rabiul Awal, pada tahun gajah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Jadi peristiwa ini berlaku untuk menunjukkan ini semua. Mufti Taqi Osmani kata, Allah, ini pun mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kata ada sesuatu perkara besar yang akan berlaku sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Maka pada tahun tersebutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Di kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang ditahu, orang Yahudi memang tahu. Orang Yahudi yang datang ke Mekah untuk berniaga, mereka datang ke Mekah untuk berniaga pun, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tu mereka tahu daripada kitab-kitab mereka, sehingga mereka tanya, ada apa-apa berlaku tak malam tadi kat sini? Ada apa-apa berlaku tak? Kan? Orang Syam pun datang berniaga di Mekah juga, dia kata ada apa-apa berlaku tak? Dia kata tak ada apa, ada siapa lahir tak? Sebab dia kata mengikut dalam kitab kami, seorang yang bernama Ahmad telah lahir. Itulah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah tunjuk kepada Aminah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja akan menjadi raja Makkah, tapi Nabi akan menguasai, memerintah Syam, memerintah Iraq, memerintah Iran, seluruh dunia lah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas, untuk semua. Jadi Allah ambil pun center. Sebab tu orang Yahudi ni dia dengar Nabi kata, oh tak boleh terima dia. Sedangkan dalam kitab mereka dah tulis lama dah, kata Nabi akan zahir daripada mana?
daripada tanah Arab lah, di mana banyak pohon kurma. Itulah yang Salman Al-Farsi bagi tahu kan, kita dengar minggu lepas. Dan hari kelahiran Nabi SAW terpadam api mereka, api majusi yang mereka menyalakan daripada dulu tu terpadam. Dia kata ni something happen, ada sesuatu yang berlaku yang memang mereka pun dah terkejut kata apa berlaku. Dan mereka bila tanya kepada orang alim mereka, mereka dapat tahu bahawa terlahirlah Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman telah lahir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dah sampai kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dah bagi tahu banyak riwayat tentang tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tarikh yang mengatakan 12 Rabiul Awal ni lemah, sebab kerana Ibnu Hazm sendiri sebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bagi kiraan dia adalah 8 Rabiul Awal. Hari Isnin tu betul, semua tarikh. Nama Nabi Muhammad sallallahu